Ya, terima kasih Ridwan. Benar, seterusnya hari ini di Siaran Sahabat Pagi Malaysia kami ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan pentingnya penyusuan ibu ini. Jadi untuk kita mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan mungkin sikit sebanyak apakah perkara yang perlu dititikberatkan untuk ibu-ibu yang baharu terutamanya, kita perkenalkan terlebih dahulu seorang tetamu yang kami bawakan di studio pada pagi ini. Selamat datang diucapkan kepada Dr. Siti Maisarah Ahmad selaku pakar ONG dan juga merupakan pakar perubatan reproduktif. Doktor, terima kasih bersama dengan kita hari ini. Kita nak bercakap berkenaan penyusuan susu ibu yang sememangnya amat penting untuk bayi yang baru dilahirkan. Mungkin sedikit mukadimahnya terlebih dahulu. Mungkin doktor boleh berikan pengenalan tentang bukan apa itu sebenarnya susu ibu, semua dah maklum apa itu susu sebenarnya, tapi mungkin kepentingannya terhadap ibu dan juga bayi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RTM kerana menjemput saya. So basically semua tahu bahawa susu ibu tu sangat berkhasiat dan terbaik actually untuk ibu baby yang dilahirkan. Jadinya kita di Malaysia dan seluruh dunia kita akan menyambut dipanggil Minggu Penyusuan Ibu setiap tahun pada minggu pertama bulan Ogos. So susu ibu ni sangat bagus untuk bayi, untuk mengelakkan daripada kuning, mendapat nutrisi yang terbaik kepada bayi dan kepada mak tu. Sebenarnya jika kita menyusu baby kita telah mengeluarkan banyak kalori, kita mengeluarkan kalori yang banyak menyebabkan kita boleh cepat kurus lepas kita bersalin Jadi itu adalah salah satu cara untuk ibu kembali kepada figure asal selepas dia mengandung. Lagi satu kebaikannya adalah dia akan meningkatkan bonding antara ibu dan anak tersebutlah. Okay. Jadi banyak kebaikan yang dapat kepada ibu dan bayi tersebut dari segi selepas kita menyusu badan lah. Cumanya bila kita bercakap berkenaan dengan proses penyusuan ni, bunyinya mudah ringkas menyusukan anak kan. Susu tu memang sudah ada pada ibunya tersebutlah. Tapi proses ni tu lebih kompleks daripada kita jangkakan, lebih memenatkan sebenarnya. Mungkin dari pandangan mata kasar kita saksikan ibunya duduk saja menyusukan bayi, tapi sebenarnya seseorang ibu ni secara tidak langsung memerlukan support ataupun sokongan daripada mereka yang berada di sekeliling suatu proses penyusuan tersebut. Jadi mungkin doktor boleh perincikan dengan berlanjut bentuk-bentuk sokongan yang boleh diberikan kepada ibu yang sedang menyusukan bayi ini. Sokongan untuk ibu yang menyusukan bayi seperti yang Puan cakap tadi memang nampak sukar, tetapi kalau kita bandingkan dengan susu formula lebih sukar, sebab susu badan kita just ambil baby dan menyusukan. Tetapi untuk susu ibu kita susu formula kita terpaksa bersihkan bekas susu, memastikan suhu susu yang air yang bertepatan supaya tak memudaratkan baby. Jadi penyusuan ibu tu perlukan sokongan daripada sekeliling, dari segi pada suami mungkin boleh bangun malam untuk urut dan isteri kat belakang yang bangun untuk menyusukan baby, dan dari segi keluarga untuk menolong ibu berehat semasa baby tidur. Ibu pun berehat. Bila baby tu bangun untuk menyusu, ibu boleh menyusu dan kemudian bapa boleh menolong untuk burpkan baby tersebut. Kemudian kalau baby tu perlu tukar diaper, so dari segi sokongan tersebut, ibu tersebut memerlukan sokongan daripada sekeliling lah, daripada parents, daripada suami itu sendirilah. Yelah, sebab rata-rata ada je yang mengeluarkan pendapat ataupun menyuarakan kepenatan mereka apabila menyusu kan, dan kalau mendapat sokongan daripada suami itu merupakan satu kelegaan yang cukup bermakna, cukup besar untuk ibu yang menyusu ini. Cumanya doktor, tidak semua ibu di luar sana mempunyai privilege ataupun keistimewaan, kelebihan untuk menyusukan anak. Ada faktor-faktor ataupun atas alasan tertentu ibu-ibu tersebut tidak dapat untuk menyusukan anak tersebut, tidak dapat dielakkan dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita memberikan sokongan moral juga untuk ibu-ibu ini? Kadang-kadang nak kena pam susu juga
satu tekanan sebenarnya kan, memerlukan masa yang begitu lama sekali. Jadi bagaimana doktor untuk kita memberikan sokongan terhadap ibu-ibu seperti ini? Okey, sebab itu kita sekarang ni ada berbagai platform ya untuk kita dapatkan all this information, all this support. So basically National Lactation Center yang ditubuhkan daripada 2008 ditubuhkan untuk melakukan dan mempromosikan penyusuan ibu. Seperti yang Puan cakap, walaupun nampak simple tapi dia memerlukan banyak step dan juga usaha dari bagi pihak ibu lah untuk menyusukan baby. Jadi daripada NLC sendiri kita ada daripada information daripada Instagram, Facebook kita yang boleh akseskan information mengenai breastfeeding. Dan sebagaimana saya cakap, setiap Ogos dalam bulan minggu pertama kita ada Minggu Penyusuan Ibu, di mana kita ada beberapa program dari segi kita melakukan promotion seperti ini. Dan seperti di hostel saya, di hostel Kuala Lumpur, kita akan ada walkabout among our staff. Kita buat fun run untuk memberi kesedaran kepada umum bahawa breastfeeding ini bukanlah satu yang sukar sangat. Ia adalah satu perkara yang natural, walaupun tidak semua orang boleh initiate magically selepas bersalin terus boleh menyusu. Tidak. Dengan guidance yang tertentu, kita boleh initiate the breastfeeding dan continue the breastfeeding. Sebab sekarang ni dengan ekonomi kita kan, susu formula sangat mahal. Jadi kita ada production sendiri. Kenapa kita nak menggunakan duit yang kita gunakan untuk susu formula, kita boleh gunakan untuk perkara lain, untuk anak dan keluarga. Ditambah pula dengan khasiatnya yang begitu baik untuk bayi kan. Jadi itulah sebab kita nak beri kesedaran pada pagi ini. Jadi sebenarnya untuk mengetahui anda, doktor tidak keseorangan. Kita bawakan seorang lagi individu. Saya ingin menjemput Ika Nabila, bukan selebriti dan juga kaunselor laktasi yang bertauliah untuk kita bercakap dengan lebih lanjut. Ika, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Samita hari ini. Terima kasih. Okey, Ika ni orang kata bergiat aktiflah di media sosial sekarang ni untuk mempromosikan, memberikan kesedaran kepada peminat-peminat, pengikut-pengikut Ika sendiri berkenaan dengan penyusuan bayi. Kenapa? Bagaimana terdetiknya untuk menjadi orang kata jurucakap dan juga memberikan kesedaran kepada orang tentang penyusuan ibu ni, Ika? Kongsi sikit. Alright, okey. Sebenarnya Ika selepas saja kelahiran anak pertama Muhammad Nawazin, Ika memang selalu sangat-sangat kongsi my own breastfeeding journey. And after a while, Ika rasa why not? Ika belajar betul-betul and share the accurate information kepada para ibu supaya ibu-ibu ni rasa sebenarnya menyusu ni sangat mudah dan murah, insya-Allah. So dan sejak daripada itu Ika memang kerap sangat berkongsi tentang penyusuan susu ibu, sebab ramai sebenarnya Shu dan juga doktor kan, ibu-ibu di luar sana, especially working mothers, modern mom, mereka ni sebenarnya daripada hamil dah berniat dan nak menyusu. Kadang-kadang tanpa sokongan, tanpa dorongan, especially orang kata public figure ataupun selebriti yang mereka selalu scroll di social media share berkenaan dengan breastfeeding ni, diorang tak tahu sebenarnya, tak ada support. Jadi Ika rasa sebagai seorang selebriti dah jadi tanggungjawab Ika untuk share lebih banyak lagi berkenaan dengan penyusuan susu ibu lah, supaya insya-Allah boleh inspire semua ibu di luar sana untuk terus menyusu. Okey, apa antara perkara pertama yang Ika rasa dulu merupakan orang kata pantang larang yang dikongsi di media sosial ke ataupun mana-mana percakapan bersama dengan ibu-ibu di luar sana, tapi bila Ika melaluinya sendiri, ada banyak perkara yang sebenarnya tidak betul ataupun mungkin kurang tepat yang mungkin Ika boleh kongsikan dengan penonton pada pagi ini? Alright, okay. Salah satunya kalau dulu waktu hamil, kita ibu hamil ni banyak nak share, nak tahu, nak belajar tentang sepanjang kehamilan dan juga nak bersalin macam mana. Tapi sebenarnya kan doktor betul kan, fourth trimester is much more important and crucial yang sepatutnya ibu-ibu ni perlu titik beratkan. Jadi ada yang cakap pantang ini tak boleh, pantang itu tak boleh, pantang ini tak boleh. Jadi Ika sebagai ibu moden nak juga share kepada ibu-ibu di luar sana yang sebenarnya pantang larang ni
tak wujud pun. Tak wujud pun. As long as baby tu sihat, ibu sihat, kita sebenarnya boleh makan apa sahaja makanan yang boleh bantu kita produce susu, boleh bantu kita happy, boleh boostkan kita punya oksitoksin dan juga prolaktin hormon. Itu dah cukup dah. Sebenarnya. Yalah. Sebenarnya ada sebablah kenapa orang dulu letakkan pantang larang ni. Bukannya sengaja. Betul. Bukan sengaja ataupun yalah orang kata mereka cerita tak boleh macam ni, tak boleh macam tu. Ada sebab je lah dulu. Tapi sekarang ni trendnya dah berubah. Wanita pun dah berubah. Zaman dah berubah. Jadi orang kata pantang larang tu sudah tidak berapa relevan lah dengan dunia sekarang ni kan. Okey, doktor, kalau boleh kongsikan sekarang ni, yalah bila cakap berkenaan dengan moden ini, sekarang ada banyak bentuk-bentuk makanan ataupun orang kata cookies kan, biskut yang boleh diambil oleh ibu untuk memperbanyakkan lagi susu badan. Jadi bagaimana penggunaan bentuk-bentuk makanan ini pada pandangan doktor? Okey, macam kita Puan Ika tadi cakap, banyak sangat pantang larang makanan dan beberapa makanan yang diturun-temurunkan oleh keluarga kita kata oh ini bagus. Dan sekarang dengan media sosial semua tu kita ada dipanggil cookies for to boost your susu. Actually in medical, in science, whatever food yang kita ambil actually secara sederhana dan berpatutan adalah cukup untuk membantu susu ibu. Jadinya pastikan banyak minum air, anything yang high calcium dan juga bersusu untuk kita dan juga protein, so that the production daripada susu untuk susu kita tu akan berterusan. Jadi bila kita berpantang dari segi Melayu ni, kadang-kadang ada kata tak boleh minum air, tak boleh makan tembikai because it's basah, it's sejuk. It's actually all those is it's natural fruit. It's a natural food yang you boleh makan directly dan dia akan increase you punya fluid in your system, dia akan increase you punya susu juga. Jadi komen mengenai makanan cookies ataupun booster food ni, bagi saya ambil sekadar yang perlu dan yang penting ambil natural food. That is the most important thing because all those dah ada ingredients. All this booster food actually being marketed as booster susu tu, dia tak ada melalui kajian yang terperinci untuk kita kata oh this is 100% will help you boost your milk. But if you try and it does help, you continue. But not in excessive amount lah. Just moderate amount untuk just top up your whatever food yang kita dah makan lah. Ya. Back to square one, kembali kepada asal, suku-suku separuh. Dalam apa keadaan pun kan. Benar sekali, betul. Ibu mengandung ke, dah bersalin ke, yang tak mengandung pun, suku-suku separuh amalkanlah itu ya. Okey, jadi Ika, kita nak minta Ika untuk kongsikan sedikit berkenaan dengan minggu penyusuan susu ibu. Doktor ada kongsikan, iaitu minggu pertama setiap bulan Ogos. Jadi kita nak minta itulah Ika mungkin antara individu yang paling sesuai sekali untuk memberikan kesedaran berkenaan dengan minggu susu ibu ni, silakan. Alright, untuk minggu penyusuan susu ibu yang bakal berlangsung pada Ogos, awal bulan Ogos tahun ini, kita dah plan macam-macam sebenarnya, tim Ika sendiri dan juga NLC dan plan macam-macam, and kita akan keep on update dekat Instagram kita, Instagram National Lactation dan juga Instagram Ika. InsyaAllah kita akan buat di hospital, rahsia, tak boleh beritahu lagi. Oh, tak boleh beritahu. Tak boleh beritahu lagi, rahsia. So keep on updating dekat kita punya update yourself dekat kita punya Instagram dan juga TikTok. Okey. Instagram Ika follow sajalah, tak ada masalah untuk mengetahui perkembangan ataupun maklumat berkenaan dengan program ini. Anda boleh ikuti, pasti Ika akan berkongsi info tersebut dari semasa ke semasa. Terima kasih Ika. Terima kasih doktor. Terima kasih. Ini saja kesempatan kita ada untuk berkongsi berkenaan dengan pentingnya penyusuan susu ibu ini. Seterusnya kami ingin bawa anda